Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Ahmad Zahid bin Muhammad Zubir bernombor metrik A169503 bersama rakan saya iaitu Muhammad Syamil Fakri akan membentangkan mengenai tajuk kebaikan wujudnya enakmen pentadbiran agama Islam negeri Pulau Pinang bahagian 9 dan keburukan sekiranya enakmen ini tidak wujud. Okey, pada Seksyen 107 kurungan pertama, kurungan 1, kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang, iaitu perkara pertama iaitu A, orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas. Jadi kalau kita tengok pada kurungan A ni, kebaikan yang boleh kita tengok adalah kebaikan menyebut dengan jelas adalah dapat menghilangkan keraguan saksi semasa syahadah dan juga keraguan pada diri muallaf tersebut. Okey, kita tengok pada kurungan B pula, iaitu pada masa dia mengucap dua kalimah syahadah, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi kebaikan bagi kurungan B ini adalah supaya muallaf itu sedar bahawa bukan dalam keadaan yang mabuk yang mana boleh membatalkan syahadah tersebut. Dan yang terakhir iaitu bahagian C, iaitu pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang muallaf itu sendiri. Jadi kebaikan yang terdapat pada bahagian C ini adalah supaya tiada unsur paksaan dalam memeluk agama Islam. Ini demikian kerana Islam tidak pernah memaksa manusia untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Maksudnya, tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taurat dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Kita lihat pula pada Seksyen 109, iaitu dari saat pemelukan muallaf tersebut, seseorang muallaf menjadi tertakluk kepada tugas-tugas dan kewajipan yang sama seperti mana orang Islam. Okey, kebaikan Seksyen 109 ini adalah supaya muallaf tersebut tahu akan tanggungjawabnya sebagai Muslim. Yang mana tanggungjawab sebagai Muslim kena menunaikan solat, kena berpuasa, menunaikan zakat. Okey, itu adalah kebaikan bagi seksyen ini. Dan keburukan jika tidak ada enakmen yang Seksyen 109 ini, ialah muallaf tersebut akan mengamalkan apa yang diamalkan semasa sebelum memasuki Islam. Sebagai contoh, kalau sebelum ini muallaf itu mempunyai agama Buddha, jadi muallaf tu akan bawa apa yang agama Buddha itu ajar walaupun telah masuk Islam. Sebab apa? Sebab muallaf tersebut tidak tahu apa tugas-tugas dan kewajipan sebagai orang Islam. Jadi itulah pentingnya Seksyen 109 ini. Jadi kita pergi kepada Seksyen 110, yang mana seksyen ini menetapkan bahawa majlis hendaklah melantik seorang pendaftar muallaf untuk menyenggarakan suatu daftar muallaf dalam bentuk yang ditetapkan untuk pendaftaran muallaf. Jadi kebaikan bagi Seksyen 110 ini ialah akan memberikan imej yang baik kepada pendatang baru tentang agama Islam, yang mana kita ketahui banyak prosedur yang perlu dilalui oleh muallaf ini. Jadi apabila ada pendaftar muallaf, jadi benda tu nampak lebih sistematik. Sebab apa? Sebab ada yang membantu supaya keadaan tidak menjadi terlalu rumit. Dan keburukan sekiranya Seksyen 110 ini tidak ada ialah muallaf tersebut akan terkontang-kanting seorang diri, yang mana dia merupakan seorang yang baru dalam agama Islam. Seterusnya kita berbicara pula mengenai Seksyen 111, iaitu pada Seksyen 111 ini mempunyai 5 perkara. Okey,
Bagi perkara yang pertama, iaitu seseorang yang telah memeluk agama Islam boleh memohon kepada pendaftar dalam borang yang ditetapkan untuk pendaftaran sebagai muallaf. Yang kedua, jika pendaftar berpuas hati bahawa kehendak-kehendak Seksyen 106 telah dipenuhi berkenaan dengan pemohon itu, pendaftar boleh mendaftarkan pemelukan agama Islam oleh pemohon itu dengan mencatatkan dalam daftar muallaf nama pemohon itu dan butir-butir lain sebagaimana yang dikehendaki dalam daftar muallaf. Okey, perkara ketiga, pendaftar hendaklah juga menentukan tarikh pemelukan agama Islam oleh pemohon itu dan mencatatkan tarikh itu dalam daftar muallaf. Seterusnya, perkara keempat, untuk memuaskan hati pendaftar muallaf tentang hakikat dan tarikh pemelukan agama Islam oleh pemohon dan butir-butir lain yang hendak dicatatkan dalam daftar muallaf, pendaftar boleh meminta apa-apa keterangan yang difikirkannya perlu, tetapi subsection ini tidak boleh ditafsirkan sebagai menghalang pendaftar daripada hanya bergantung kepada kata-kata pemohon setakat yang berkenaan dengan hakikat dan tarikh pemelukan agama Islam itu. Perkara yang kelima, jika pendaftar tidak berpuas hati bahawa kehendak-kehendak Seksyen 106 telah dipenuhi berkenaan dengan pemohon itu, dia boleh membenarkan pemohon itu mengucap di hadapannya atau di hadapan mana-mana pegawainya, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah mengikut kehendak Seksyen 106. Jadi setelah kita dengar 5 perkara dalam Seksyen 111 ini, dapat kita simpulkan bahawa kebaikan yang ada pada Seksyen 111 ini ialah dapat mewujudkan satu sistem yang lebih sistematik dan tiada keciciran nama muallaf berlaku, yang mana muallaf ini boleh mendapatkan hak yang sama rata sebagaimana umat Islam yang lain. Jadi itulah sedikit mengenai kebaikan kewujudan Seksyen 111 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Fakri bin Muhammad Nur, nombor metrik A172045. Hari ini saya akan menyambung mengenai enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004. Okay, jadi pada perakuan muallaf memeluk Islam pada Seksyen 112(1) menyatakan bahawa pendaftar hendaklah memberi tiap-tiap orang yang pemelukan agama Islam olehnya telah didaftarkan suatu perakuan memeluk agama Islam. (102) pula menyatakan perakuan memeluk agama Islam hendaklah menjadi bukti muktamad tentang fakta-fakta yang dinyatakan dalam perakuan itu. Jadi kelebihan enakmen ini yang telah dinyatakan dalam enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 kepada muallaf adalah setiap pendaftaran muallaf mempunyai bukti bahawa mereka telah memeluk agama Islam. Seterusnya adalah mengenai pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam. Okey, pada Seksyen 113(1) menyatakan bahawa seseorang yang telah memeluk agama Islam dan pemelukan agama Islam itu telah didaftarkan dalam daftar muallaf hendaklah bagi maksud mana-mana undang-undang persekutuan atau negeri dan selama-lamanya diperlakukan sebagai orang Islam. (2) pula menyatakan seseorang yang pemelukan agama Islam olehnya telah didaftarkan di bawah undang-undang mana-mana negeri hendaklah bagi semua maksud di negeri Pulau Pinang dan bagi maksud penguatkuasaan peruntukan mana-mana undang-undang di negeri Pulau Pinang diperlakukan sebagai orang Islam. Kelebihan seksyen ini kepada muallaf adalah pemelukan agama Islam yang telah didaftarkan membolehkan seorang muallaf itu tertakluk di bawah undang-undang persekutuan dan negeri dan ianya berkekalan sebagai seorang yang beragama Islam. Seterusnya kita bagi kepada penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf. Ini adalah pada Seksyen 114, iaitu jika apa-apa persoalan timbul tentang sama ada seseorang itu adalah seorang muallaf dan orang itu tidak didaftarkan dalam daftar muallaf atau di bawah mana-mana undang-undang mana-mana negeri sebagai seorang muallaf, persoalan itu hendaklah
diputuskan berdasarkan kepada merit case itu mengikut Seksyen 107. Jadi, kelebihan adanya seksyen ini adalah ia dapat mengelakkan daripada apa-apa perkara yang timbul jika ada persoalan tentang seseorang itu sama ada ia sebagai mu'alaf ataupun tidak, berdasarkan 3 perkara dalam Seksyen 107. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kesalahan memberi maklumat palsu, iaitu pada Seksyen 115. Seksyen 115 menyatakan bahawa mana-mana orang yang dalam sesuatu permohonan untuk pendaftaran di bawah Seksyen 110 atau sebagai jawapan kepada apa-apa permintaan untuk mendapatkan maklumat atau keterangan yang dibuat oleh pendaftar di bawah seksyen itu dengan sengaja memberi pendaftar apa-apa maklumat atau keterangan yang palsu atau yang mengelirukan adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okey, jadi pentingnya seksyen ini adalah untuk mengelakkan daripada seorang mu'alaf itu memalsukan maklumat yang telah mereka isi di dalam borang pemelukan agama Islam. Jadi perkara ini dapat mengelakkan sebarang isu-isu yang berbangkit untuk perakuan yang telah ditandatangani oleh mereka sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada kuasa untuk membuat peraturan-peraturan, iaitu pada Seksyen 116, majlis boleh membuat kaedah-kaedah bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan bahagian ini. Upayaan untuk memeluk agama Islam dalam Seksyen 117, iaitu bagi maksud bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan A. sudah mencapai umur 18 tahun, dan B. jika dia belum mencapai umur 18 tahun, ibu dan bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan agama Islam olehnya. Jadi seksyen ini telah menyatakan sebagaimana Perlembagaan Persekutuan mencatatkan bahawa perkara 12/4, iaitu agama seseorang di bawah umur 18 tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya. Jadi dapat kita simpulkan bahawa seksyen-seksyen yang terdapat di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 melindungi dan menjaga kebajikan mu'alaf. Kelebihan seksyen-seksyen ini juga membantu untuk pihak majlis memudahkan urusan pendaftaran mu'alaf dan juga urusan berkaitan dengan mu'alaf. Jadi perkara yang penting untuk kita adalah bersama-sama terus menyampaikan dakwah dan menyebarkan agama Islam. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.